tentang larutan piawai hari ni. So apa maksud larutan piawai? Okay, jadi larutan piawai ialah larutan yang mana kita tahu dia punya kepekatan dengan tepat. Kepekatan ataupun kemolaran dengan tepat. So itu adalah larutan piawai. So kadang-kadang sekarang ni awak dah biasa nampak kalau dia bagi larutan dia mesti akan bagi isi padu. Dia mesti akan cakap isi padu, lepas tu dia mesti akan bagi tahu dia punya kemolaran. Okay, jadi larutan piawai ialah larutan yang mana kepekatannya kita tahu dengan tepat. Okay, jadi hari ni awak akan belajar cara menyediakan larutan piawai. Okay, nanti bila dah bersemuka kita akan buatlah eksperimen ni. Okay, so aktiviti 6.7. Okay, dia nak menyediakan 250 cm3 isi padu dia, larutan piawai natrium karbonat dengan kemolaran 1.0. So nak sediakan larutan dengan kepekatan 1.0 mol DM negatif 3. Jadi bahan yang diperlukan untuk menyediakan larutan piawai ni adalah zarah terlarut ialah zat terlarut dia natrium karbonat dan juga air suling. Okay, so dua bahan saja untuk menyediakan larutan piawai, air suling dan juga pepejal natrium karbonat. Okay, dan ini adalah radas-radas dia. So berikut merupakan prosedur. Okay, jadi first kali apa yang kita perlu buat untuk dapatkan larutan piawai adalah menentukan jisim zat terlarut tu lah. So kalau kat sini kita nak sediakan natrium karbonat, jadi jisim zat terlarut dia yang kita gunakan adalah pepejal natrium karbonat. So kita kena tentukan pepejal natrium karbonat dengan menggunakan rumus apa? So kita dah belajar rumus dia adalah N sama dengan MV per 1000. Okay, kita dah cakap kenapa kita guna 1000 sebab kat sini dia punya isi padu adalah dalam CM3. Kalau isi padu dekat sini dalam DM3, so kita gunakan formula N sama dengan MV sahaja. Okay, jadi kenapa kita nak cari bilangan mol? Sebab daripada bilangan mol ni lah awak boleh cari jisim. Kita guna formula apa untuk cari jisim? Apa formula nak cari jisim? Bilangan mol sama dengan? Apa formula nak cari jisim? Bilangan mol sama dengan? Bilangan mol sama dengan jisim bahagi JMR. So lepas awak dapat bilangan mol dengan menggunakan formula N sama dengan MV per 1000, jadi kita masukkan dalam formula N sama dengan jisim per JMR, awak akan dapat jisim natrium karbonat yang kita akan gunakan untuk menyediakan larutan piawai natrium karbonat. Okay, jadi sekarang cuba cari bilangan mol yang digunakan untuk menyediakan jisim natrium karbonat. Okey, so kira bilangan mol untuk menyediakan jisim natrium karbonat. So dapat berapa? Okey, sila kira. Masukkan dalam persamaan N sama dengan MV per 1000. So M dia berapa dekat sini? Ni saya cakap seorang ke ada orang kat dengan saya ni? So M dia kemolaran dia berapa? Berapa kemolaran dia? Ya, kemolaran dia bersamaan 1.0 mol DM negatif 3. Okey, berapa isi padu dia? Berapa isi padu? Okey, isi padu dia 250 cm3. Jadi
Maklumat dia dah bagi, dia nak sediakan 250 cm3 dengan kemodaran 1.0. So kita nak cari bilangan mol N sama dengan MV per 1000. Okay, so masukkan saja 1.0 darab dengan 250 bahagi dengan 1000. So kita akan dapat berapa mol? 0.25 mol. Okay, bila awak dah dapat 0.25 mol, macam mana kita nak cari gisim natrium karbonat? So masukkan dalam formula N sama dengan gisim bahagi dengan JMR. So bilangan mol kita dah dapat 0.25. So sekarang awak nak cari gisim dia berapa? Okay. So sekarang awak kena tahu gisim natrium karbonat ataupun JMR natrium karbonat sama dengan berapa. So berapa JMR natrium karbonat? Okay, cuba kira natrium. Sekarang awak dah boleh tahu natrium 23. Natrium 23, karbon 12, oksigen 16 JR dia. Okay, kira JMR natrium karbonat. Dapat berapa? Okay, kira JMR bagi natrium karbonat. So dapat berapa JMR natrium karbonat? Okay, 106. Okay, betul. So kita dapat 106 macam mana? So 23 darab 2 sebab ada 2 natrium campur 12 campur 16 darab 3 sebab ada 3 oksigen. Okay, so kita akan dapat sama dengan, macam mana cek gisim? So gisim sama dengan 0.25 darab dengan 106. So kita dapat berapa dia punya gisim? 26.5 gram. Jadi 26.5 gram ni lah yang awak akan timbang dan awak akan larutkan dalam air suling. So gisim yang kita perlu timbang adalah sebanyak 26.5 gram. So ini adalah cara untuk buat larutan yang kita akan gunakan kat makmal lah. Okay, kena cari gisim pepejal tersebut. Lepas cari gisim barulah kita larutkan dalam air suling. Okay, selepas kita larut, lepas awak dah timbang gisim natrium karbonat, so senang kita tengok gambar rajah lah. Okay, jadi yang ini adalah berat dia bersamaan 26.5 gram. Okay, yang awak dah cari menggunakan formula N sama dengan MV per 1000. Lepas tu masukkan dalam N sama dengan gisim bahagi dengan JMR. So awak dapat yang ini, so awak akan timbang. Okay, lepas kita timbang, kita akan tambah air suling untuk dilarutkan natrium karbonat tersebut. Okay, lepas tu kita akan kacau dengan menggunakan rod kaca sehingga semua pepejal natrium karbonat ni larut. Okay, selepas larut, okay, kita akan pindahkan ke semua larutan ini masuk ke dalam kelalang volumetrik. So dekat sini kita nak sediakan berapa? Kita nak sediakan 250 cm3 larutan. Jadi kita akan gunakan kelalang volumetrik dengan isi pada 250 cm3 lah. Okay, jadi awak akan pindahkan semua larutan tu ke dalam kelalang volumetrik. Okay. Selepas itu, dekat kelalang volumetrik awak ni akan ada tanda senggatan. Okay. So bila awak masukkan ke dalam kelalang volumetrik, selepas itu apa yang awak perlu buat? Kita kena bilas. Okay, awak kena bilas bika yang awak gunakan dan juga corong turas ni dengan air suling. Okay, kenapa awak kena bilas? Supaya kita nak pastikan semua larutan ataupun pepejal yang natrium karbonat ni telah dimasukkan ke dalam kelalang volumetrik. Okay, untuk memastikan semua sisa-sisa yang ada pada corong turas dan bika telah dimasukkan ke dalam volumetrik. So kita kena bilas dengan air suling. Okay, jadi selepas awak bilas, apa yang kita perlu buat? Kita akan masukkan air suling
ke lalang volumetrik sehingga nak capai kepada tanda senggatan. Okey, bila dah nak capai tu, awak tak boleh guna botol. Kita kena guna apa? Kita kena guna penitis. Okey, sebab kita memang nak dapat betul-betul larutan tu sampai kepada tanda senggatan. Tak boleh terlebih sedikit pun dekat tanda senggatan. Jadi kita akan gunakan penitis, okey, dengan memastikan aras mata awak sama pada menisku senggatan untuk tengok air tu dah lebih ke tidak. Okey, gunakan penitis. Okey, jadi kita tambahkan air suling dengan menggunakan penitis untuk dapatkan isi padu yang lebih tepat. Okay, selepas kita dah capai pada tanda senggatan, kita akan tutup larutan tersebut ke lalang volumetrik dan kita akan goncang untuk dapatkan larutan yang sebati. So kita akan dapat larutan yang sebati, kita perlu goncang beberapa kali ke lalang volumetrik tersebut. So ini adalah cara untuk menyediakan larutan piawai. Okay, so cikgu akan tunjuk video kat korang untuk menyediakan larutan piawai. Okey, so korang ya. Macam okay. Okay, so ini adalah video untuk menunjukkan cara menghasilkan larutan piawai. Okay, nampak video yang cikgu tunjuk ni? Kita gunakan untuk aktiviti hari ini ialah bahan-bahannya ialah pepejal kuprum 2 sulfat dan air suling. Manakala ragas yang kita akan gunakan ialah penimbang digital, kelalang volumetrik, silinder penyukat, penitis, rod kaca, spatula, bikar dan juga corong turas. Okey, untuk buat eksperimen ini juga jangan lupa pakai lab coat, sarung tangan, mata keselamatan. Okey, macam saya pakai cermin mata kan, so tak perlulah pakai cermin mata keselamatan ya. Jom kita buat sama-sama. Baiklah, untuk memulakan eksperimen ini, kita perlu tahu berapa jisim pepejal kuprum 2 sulfat yang perlu kita gunakan untuk menghasilkan larutan yang dikehendaki. Okey, kita menggunakan formula yang telah diberi iaitu mencari bilangan mol N sama dengan MV per 1000. Okey, bila kita dah dapat bilangan mol, kita guna pula formula bilangan mol sama dengan jisim per dengan jisim molar dan kita akan dapat jisim. Okey, pengiraan tu cikgu akan nyatakan dalam slide yang seterusnya. Okey, setelah dikira, cikgu mendapati kita perlu menggunakan 40 gram. Okey, pepejal kuprum 2 sulfat. Okey, kita perlu untuk menimbangnya kita boleh menggunakan botol penimbang. Sekiranya tak ada botol penimbang, kita boleh gunakan bikar. Okey, dan pastikan juga penimbang digital ni dia punya bacaan ialah pada kosong Okey. Kita perlu timbang 40 gram pepejal
Okey, kita sudah menimbang 40 gram gisim untuk pepejal kuprum 2 sulfat. Sekarang kita perlu tambahkan 100 cm padu air suling. Okey, ini silinder penyukat 50 cm padu. Jadi kita boleh tambah dulu 50 cm padu dan kacau. Okey. Air suling 50 cm padu lagi ditambahkan untuk mencukupkan 100 . Bacaan istilah pada meniskus Okey. Kacau dengan menggunakan rok kaca. Okey, jangan kacau menggunakan spatula Okey, spatula untuk kita ambil bahan daripada botol tadi menggunakan spatula. Okey, tapi bila kita nak kacau larutan ni kita perlu menggunakan rok kaca. Sehinggalah semua pepejal di dalam bikar ini larut. Okey, apabila semua pepejal kuprum 2 sulfat tadi telah larut, okey, kita perlu pindahkan larutan ini ke dalam kelalang volumetrik. Okey, kelalang volumetrik yang memuatkan isi padu 250 cm padu. Okey, jangan lupa gunakan corong turas. Okey. Untuk pindahkan. Mesti pastikan semua sudah larut Okey. Bilas. Okey, untuk memastikan semua telah berjaya dipindahkan Bilas. Gas. Okey. Okey, sekarang kita perlu tambahkan air suling sehingga tanda senggatan. Okey, tanda senggatan tu Okey, sehingga sampai tanda senggatan Dengan perlahan-lahan. Kita perlu menggunakan penitis untuk memasukkan air suling. Okey. Okey, setelah kita masukkan suling sehingga sampai tanda senggatan, tutup kelalang volumetrik dengan penutupnya dan kita perlu goncangkan kelalang volumetrik ni secara terbalikkan dia beberapa kali untuk make sure kan semua bercampur dengan sebati. Okey. Okey, sekarang kita telah berjaya menyiapkan 250 cm padu larutan kuprum 2 sulfat dengan kepekatan 1 mol desimeter padu. Okey, so jadi itu adalah cara-cara untuk menyediakan larutan PY. Jadi itu adalah steps dia lah. Kelalang volumetrik semua saya dah tengok. Nanti bila bermuka kita akan buat. Jadi kat sini cikgu tu dia sediakan larutan kuprum 2 sulfat. Tapi sama saja cara dia untuk menyediakan apa larutan PY. So step apa yang kita perlu buat, kita kena timbang dan kita akan buatlah step-step berikut. Okey, seterusnya lepas kita dah belajar tentang cara nak buat larutan piawai. So tadi pun dah beritahu kenapa rancangan ni dah boleh dengar, kenapa kena bilas dengan air suling, kenapa semua air bilasan perlu pindahkan. Okey, bagaimana nak pastikan aras meniskus larutan segaris. Okey, so yang kita dah cakap dalam tu cikgu pun dah ulang tadi. Okey, lepas kita dah menyediakan larutan piawai,
Yang seterusnya, awak kena belajar cara menyediakan larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous. Okey, kalau tadi kita sediakan larutan stok lah, kita panggil larutan piawai. So, daripada larutan piawai yang awak sediakan, kita boleh, kalau tadi kita dapat 1.0, so kita boleh sediakan larutan yang sama dengan kepekatan yang lebih rendah, iaitu kita panggil sebagai melalui proses pencairan. Okay, daripada larutan asal tadi, so tadi kita buat natrium carbonate. So natrium carbonate dengan kemolaran dia 1.0 mol M negatif 3. Jadi kita nak sediakan larutan yang sama tapi kepekatan dia lagi rendah dengan kepekatan yang lebih rendah. So kita gunakan apa? Kita gunakan proses pencairan. Okey, proses pencairan. So macam mana nak buat proses pencairan? So sebelum nak buat proses pencairan, kalau yang ini tadi, contohnya daripada A adalah natrium 2 carbonate dengan kepekatan 1.0 mol DM negatif 3. So dekat sini kita nak sediakan larutan yang sama tapi dengan kepekatan 0.5 mol DM negatif 3. Jadi sebelum kita nak sediakan, maksudnya yang dalam larutan cair ni adalah air suling dengan larutan stok. Dengan larutan stok yang awak dah sediakan. So itu dia punya bahan dah. Okay, larutan stok tu ni larutan yang first kita sediakan tadi. Jadi first kali kita perlu dapatkan berapa isi padu larutan stok yang kita nak gunakan untuk menyediakan larutan dengan kepekatan yang baru. So daripada larutan stok tu kita nak kira berapa isi padu yang kita nak ambil daripada sini untuk menyediakan larutan dengan kepekatan yang lagi rendah. So kita perlu gunakan formula yang baru, iaitu M1V1 sama dengan M2V2. Okay, kalau kat sini dia kata M1 tu kemolaran sebelum dicairkan, V1 pun sebelum dicairkan, kalau V2 selepas dicairkan, M2 kemolaran selepas dicairkan. Tapi cikgu usaha guna kalau dekat belah kiri kita letak apa soalan nak. Contoh dia nak cari kemolaran ke, dia nak cari isi padu ke, tak kisahlah daripada larutan stok asal ataupun larutan yang cairkan. So dekat belah kiri cikgu letak soalan. Contohnya dia nak cari kemolaran ataupun dia nak cari V. So bila ingat dia kata proses pencairan, so dah kena terus ingat formula dia adalah M1V1 M2V2. Okay, sebagai contoh dia bagi kat sini, anda ingin menyediakan 500 cm3 larutan kupron sulfat dengan kepekatan 0.1 mol DM negatif 3 daripada larutan stok. Okay, larutan stok tu larutan yang kepekatan dia lagi tinggi. Jadi kita nak sediakan kepekatan yang lagi rendah. Jadi mestilah ambil daripada larutan stok yang mempunyai kepekatan yang lagi tinggi. So larutan stok tu kemolaran dia adalah 2.0 mol DM negatif 3. Tapi dia bagi kat sini berapa isi padu yang kita nak ambil. So berapa isi padu kita tak tahu. Jadi nak cari isi padu larutan stok ni, kita gunakan formula apa? M1V1 M2V2. Jadi okay, kita nak cari isi padu. So soalan letak dekat belah kiri supaya senanglah awak nak pindahkan terus dia pergi ke belah kanan. So kemolaran dia berapa? Kemolaran dia adalah 2.0 mol DM negatif 3. Isi padu dia berapa? Isi padu dia ni lah yang kita nak cari. Okay, sebelah ni isi padu dan kemolaran yang kita tahu. Jadi dia nak sediakan 500 cm3 kupron sulfat kemolaran 0.1 mol. Jadi darab dengan 0.1 darab dengan 500. So pindah, so awak akan dapat isi padu asid yang kita nak gunakan. Maksudnya isi padu kupron sulfat yang kita nak gunakan daripada larutan asal tu adalah sebanyak 25 cm3. So yang ini yang kita akan masukkan dalam bikar dalam kelalang volumetrik 25 cm3 dan kita akan tambah air untuk menyediakan
500 cm3 larutan kupra sulfat dengan perkataan 0.1 mol dm negatif 3. So formula yang seterusnya M1V1 sama dengan M2V2. Okey, boleh? Faham? Boleh ke? Jelas? Pencairan, proses pencairan. Okey. Sekejap lagi tunjukkan video. Okey, so proses pencairan yang inilah. Okey. So sebelum kita nak dapatkan larutan tu, jadi dekat sini dia nak sediakan 100 cm3 larutan piawai natrium karbonat dengan kepekatan 0.2 mol dm negatif 3. Kalau awak tengok bahan dia air suling dan juga larutan natrium karbonat 1.0. Ni larutan ni yang kita dah sediakan dekat atas tadi lah. Okay, daripada larutan yang awak sediakan, kita akan sediakan larutan baru dengan kepekatan 0.2 mol dm negatif 3. Jadi, sila kira berapakah isi padu larutan stok yang kita kena dapatkan daripada larutan yang kepekatan dia 1.0 mol dm negatif 3. Okey. Sila kira berapa cm yang kita nak gunakan nak sediakan larutan baru ni. Okey. Sila kira isi padu yang kita nak gunakan untuk menyediakan larutan yang baru. So kita guna formula apa? M1V1 sama dengan M2V2. Okey. Bias letak kat sini benda yang kita nak cari. Sebelah sini semua maklumat dah tahu. Okay, jadi benda yang kita nak cari apa? So awak nak cari isi padu larutan natrium karbonat dengan kepekatan 1.0. So kemolaran dia kat sini 1.0. Isi padu dia berapa? Isi padu dia kita tak tahu. Okay, yang kita dah tahu maklumat, natrium karbonat kemolaran dia 0.2 darab dengan 100. So awak akan dapatlah berapa dia punya isi padu yang akan digunakan untuk menyediakan larutan yang baru. So berapa? So kita dapat 20 cm3. Okay, jadi larutan asal, okay, larutan yang kita dah sediakan kat asal tu kita pindahkan dalam bika untuk memudahkan kita ambil larutan tersebut. Kalau kita guna dalam kelalang volumetrik tu susah. Okay, sebab apa? Kita kena gunakan pipet untuk pindahkan larutan stok masuk ke dalam kelalang kon. Okay, so 20 cm3 ni maksudnya kita gunakan pipet yang berukur, yang mempunyai isi padu 20 cm3. Okay, so kita akan guna pipet untuk pindahkan 20 cm3 larutan stok ke dalam kelalang volumetrik. Okay, lepas awak pindahkan larutan stok ke dalam kelalang volumetrik, apa yang kita perlu buat? Okay, kita akan masukkan air suling. Kita just tambah air suling sampailah ke hampir kepada tanda segatan. So bila nak hampir tu apa yang kita perlu buat? Sama macam nak sediakan larutan piawai, kita kena gunakan penitis. Okay, supaya kita dapat isi padu yang tepat. Okay, lepas tu kita akan tutup dan goncang untuk dapatkan larutan yang sebati. So yang ni macam strict sikit lah. Sebabnya kalau awak terlebih ke terkurang ke, kita tak akan dapat larutan yang kepekatan yang kita nak. Okay, ataupun isi padu yang kita nak. Kalau dah terlebih, dah tak boleh buat apa, benda tu dah salah. Okay, contohlah kalau dalam ujian amali dah terlebih, kita dah salah lah amali tu. So ini cara nak sediakan larutan piawai melalui proses pencairan. Okay, boleh? Okay, so awak nampak ada 2 eksperimen, jadi tambah lagi pada laporan eksperimen awak. 2 eksperimen ni, 2 laporan, iaitu satu aktiviti 6.8, satu lagi laporan aktiviti 6.7. Okay, so tambah lagi 2 laporan dekat sini, 2 laporan untuk menyediakan larutan piawai aktiviti 6.7 juga aktiviti 6.8. Okay, yang ini nanti bila saya nak tengok, saya tengok lah. Okay, so aktiviti 6.8. So 2 laporan
awak perlu sediakan. Okay. Jadi kita dah habis dah pasal pencairan. Okay, kita tengok soalan yang melibatkan masalah pencairan. Okay, so contoh 12 dan contoh 13 muka surat 166. Okay, so Raja 12, Raja 6.3 menunjukkan 75 cm3 asid nitrik dengan kepekatan 2.0 mol DM3 yang dicairkan kepada, so kita tak tahu berapa mol tapi kita tahu apabila 25 cm3 air suling ditambahkan. Okay, so hitungkan nilai X. Kita hitungkan nilai X. Nilai X ni apa? Dia nak cari apa? Dia nak cari M. M dekat sini dia nak cari sama dengan berapa. So kita dah tahu maklumat yang kita dah tahu, maklumat yang ini lengkap. So dia punya isi padu V sama dengan 75, kemolaran dia sama dengan 2.0 mol DM-3. Jadi masukkan dalam persamaan M1V1 sama dengan M2V2. So belah kanan letak maklumat yang lengkap. So maklumat yang lengkap adalah daripada kemolaran dia 2.0 darab dengan 75. So kat sini awak nak cari apa? Kita nak cari kemolaran. So kita tak tahu M. M darab dengan berapa? So dia kata 25 cm3 ditambahkan. Jadi 25 campur dengan 75. Kita dapat 100. Okay, isi padu dia sama dengan 100 yang telah kita cairkan. So bolehlah awak cari kemolaran pindah. Kita dapat berapa mol DM negatif. Okay, gunakan formula M1V1 sama dengan M2V2. So awak akan dapatlah bilang kemolaran dia adalah 1.5 mol DM negatif 3. Okay, ini cara nak jawab dia. Okay, contoh yang seterusnya. Tentukan isi padu asid hidroklorik yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah gelalang volumetrik 250 dengan kepekatan 0.2 mol DM negatif 3. Jadi dia punya isi padu kita tak tahu sama dengan berapa. Kemolaran dia kita tahu sama dengan 2.0 mol DM negatif 3. Maklumat yang lengkap adalah yang dekat sini. So kita cari apa? Kemolaran dah tahu. M1V1 sama dengan M2V2. Jadi masukkan saja. So kemolaran dah tahu, kita nak cari isi padu. So yang sebelah kanan letak maklumat yang lengkap. So 0.2 darab dengan 250. So sekali isi padu yang kita nak cari adalah 25 cm3. Okay. Boleh? Boleh. Okay, so kat sini saya akan tunjukkan cara nak jawab, cara nak sediakan larutan piawai. Okay, sebelum kita berurai. Okay, so kita habis tajuk 6.6. Okay, jadi kita jawab aktiviti 6.9 muka surat 167. Okay, 1 sampai habis. 1, 2, 3, 4 tak perlu buat, tak perlu salin soalan, just tunjuk dalam kerja. Aktiviti 6.6, 2, 3, 4. Okay. Seterusnya, modul awak muka surat. Okay. Modul awak muka surat modul muka surat 151 sehinggalah 156. Okay, 151 sehingga 156. Okay, yang ni semua kita akan bincangkan minggu depan. Okay, yang ni latihan untuk aktiviti pencairan ni lah. Sekejap. Okay.
So sebelum kita bersurai, cikgu akan tunjukkan korang cara nak buat larutan piawai. Sentimeter padu, isi padu larutan kupon 2 sulfat dengan kepekatan 0.2 mol desiliter padu menggunakan larutan stok yang berkepekatan 1.0 mol desiliter padu. Mari kita mulakan. Okey, berikut adalah bahan-bahan dan radas yang akan digunakan untuk aktiviti kali ini. Okey, bahan yang akan kita gunakan ialah air suling, larutan kupron 2 sulfat dengan kemolaran 1 mol desiliter padu. Okey, manakala alat radas yang akan kita gunakan ialah kalang volumetrik 100 cm padu, bikar, penitis, perut kaca, pipet dan juga pengisi pipet. Okey, mula-mula kita akan tuangkan larutan stok yang kita telah sediakan daripada aktiviti sebelum ni ke dalam bikar. Okey, kita akan mengambil isi padu yang diperlukan untuk menghasilkan larutan piawai yang dikehendaki. Okey, isi padu yang dikehendaki itu perlu dikira menggunakan formula M1V1 sama dengan M2V2. Okey, setelah saya kira, okey, kita perlu ambil isi padu larutan stok ini sebanyak 20 cm padu. Jadi kita akan gunakan pipet pipet dan juga pengisi pipet. Okey, untuk mengambil larutan stok ini sebanyak 20 cm padu untuk dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik 100 cm padu. Okey, make sure larutan yang disukat itu menyentuh tanda senggatan untuk pipet Okey, ini tanda senggatan. Dan jangan ada gelembung udara termasuk sekali Okey. Keluarkan pengisi pipet. Sebelum keluarkan tu kita kena pindahkan dululah. Okey, masuk ke dalam kelalang volumetrik. Okey, setelah kita berjaya pindahkan 20 cm padu larutan kupron 2 sulfat tadi menggunakan pipet masuk ke dalam kelalang volumetrik ni, kita perlu tambahkan air suling ke dalam kelalang volumetrik ini sehingga sampai tanda senggatan ni di atasnya. Okey, tambahkan secara perlahan-lahan ini dipanggil pencairan larutan daripada larutan stok tadi kepekatan 1 molar. Sekarang kita nak hasilkan larutan berkepekatan 0.2 molar pula Maksudnya kita carikan larutan asal dia Okey, perlahan-lahan sehingga sampai tanda senggatan. Bila dekat nak sampai dengan tanda senggatan tu macam biasa, macam tadi juga, macam eksperimen sebelum ni, kita perlu menggunakan penitis untuk masukkan. Okey, apabila kita dah tambah larutan sehingga tanda senggatan dah tambah air suling tu, tutup kelalang volumetrik dan kena bagi larutan ni sebati dengan menggoncangkannya beberapa kali. Sebab tu kita perlu pakai sarung tangan lah untuk buat eksperimen ni Okey, untuk menghasilkan larutan piawai ni. Okey, dah siap. Itu saja. Senang kan? Kita jumpa lagi.
Bye. Okay, so yang tadi tu adalah proses pencairan. Jadi hari ni awak dah tengok dua eksperimen. Satu menyediakan larutan stok ataupun larutan piawai, larutan yang lebih pekat. Kemudian kita nak carikan, nak dapatkan larutan yang lebih rendah pekatan dia, kita buat proses pencairan. So awak pun dah belajar formula baru kat sini untuk cari isi padu ataupun kemolaran yang digunakan untuk proses cairan, iaitu M1V1 dan juga M2V2. Okey, jadi boleh faham untuk tajuk hari ni? Boleh ke? Boleh kot. Okey, jadi boleh kot tu. So, awak tengok soalan, cuba jawab, tak faham boleh tanya. Jadi kita akan bawa ada beberapa soalan yang kita akan bincang selama minggu depan. Okey, besok kita akan masuk topik baru. Sebab saya habiskan bahagian penilaian. Jadi sampai di sini saja kelas kita. Kita akan jumpa lagi esok.